Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan pelajaran kita. Untuk matematik tingkat tahap 4, masih lagi bab 8. Tajuknya adalah sukatan serakan. Subtopik kita adalah variance dan sisihan piawai. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah standard pembelajaran yang mana kamu mesti tahu cara untuk menentukan variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Mesti take note, data tak terkumpul. Okey, seterusnya kita tengok variance. Apakah yang dikatakan dengan variance? Variance dan sisihan piawai ialah sukatan serakan yang sering digunakan di dalam statistik. Okey. Yang ini adalah rumus ni. Saya tidak baca ya. Sama juga yang kedua. Ini adalah rumus. Saya simpulkan sebagai ini. Okey, ini adalah variance. Ni. Ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Purata kuasa 2 dengan min. Nah ni. Variance kita ada dua kaedah ataupun dua rumus yang kita boleh guna. Ini adalah rumus kedua. Sama ada rumus pertama ataupun rumus kedua. Kedua-dua dibenarkan. Kedua-dua kamu akan dapat jalan kerja, dapat jawapan yang sama lah. Ini bagi variance. Sisihan piawai macam mana? Sisihan piawai adalah kuasa 2 yang ini. Yang ini punca kuasa pergi ke seberang dia akan jadi, ni kuasa bila buang ke seberang dia akan jadi punca kuasa. Semua ni lah. Ini semua. Sama juga yang ini. Yang ini ada ke tidak sisihan piawai? Ada. Sama juga. Kuasa 2 pindah ke seberang dia akan jadi punca kuasa. Semua ni sekali punca kuasa. Okey, sama ada mau menggunakan yang kaedah rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua. Kedua-duanya kamu akan dapat jawapan yang sama. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh 7 muka surat 221. Okey, soalan tentukan variance bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Jadi macam mana kita mau selesaikan soalan ini? Mau pilih rumus yang ini ataupun rumus variance rumus yang atas ataupun rumus yang bawah, kedua-duanya diterima. Okey, saya akan tunjuk kedua-dua lah. Kedua-dua rumus sama ada menggunakan rumus atas ataupun rumus bawah. Okey. Pertama sekali kita mesti cari min dulu. Okey, min ni sudah kita belajar di sekolah rendah lagi ni sebenarnya. Hasil tambah semua ni, tambah semua bahagi dengan bilangan dia. Bilangan kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bahagi dengan 5. Maksudnya min 2 tambah 4 tambah dengan 5 tambah dengan 5 tambah dengan 6 bahagi dengan 5, kita akan dapat 4.4 di sini. Okey, min simbol dia adalah X bar. X kemudian ada garis di atas ni kita panggil X bar. X bar ni rumus adalah apa dia? Untuk min. Ini min. Okey, bila kita sudah cari min, kita cuba guna kaedah yang pertama. Okey, ini kaedah yang pertama. Yang mana setiap nombor ini kuasa 2, 2 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2 bahagi dengan 5 tadi. Okey, bahagi n ini adalah bilangan data. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi dengan min. Min kita apa tadi? 4.4 kuasa 2. Okey, kita akan dapat 1.84. Okey, ini kalau kita guna rumus yang pertama. Apa jadi bila kita guna rumus yang kedua? Kita tengok rumus yang kedua. Okey, rumus yang kedua. Cuba perhatikan di sini. Ni dia kata X. X tolak dengan min. Maknanya X, ini X. Ini data. X ni sebenarnya merujuk kepada data. Data yang pertama, data kedua, data ketiga. 2 tolak dengan min. Min kita adalah 4.4 ni. Maknanya yang kedua, 4 tolak dengan 4.4. Data kedua. Data ketiga, 5 tolak dengan 4.4. Data keempat, 5 tolak 4.4. Data kelima, 6 tolak dengan 4.4. 4.4 ni apa? 4.4 ni adalah min. Kemudian kuasakan 2. Okey, bahagi dengan n. Okey, n. Okey, dapatlah ini adalah variance. Okey, kalau sisihan piawai macam mana? Soalan tidak minta cari sisihan piawai, tapi kita sebenarnya boleh cari sisihan piawai. Senang saja cari sisihan piawai. Okey, sudah kita dapat 1.84. Kita punca kuasa lah. Kita akan dapat 1.36. Okey, sekarang kita sudah ada yang ini. Kita mau try test. Menggunakan kalkulator. Okey, kamu mau guna kalkulator apa dulu? Okey, kita guna yang biasa. Kita guna 570 ms.
Ni kalkulator biasa kamu guna ni. Okey, pertama sekali untuk kita selesaikan soalan statistik, tekan on. Okey, tekan on. Tekan mode, kamu cari SD. SD ini adalah untuk statistik. Okey, bila sudah dapat seperti ini, kita tekan sajalah data kita yang pertama adalah 2. Tekan 2. Okey. Tekan empty, tekan 2. Tekan 2, kemudian tekan 4. Data yang kedua, ini maksud N ni maksudnya data kedua. Okey, data ketiga kita tekan lagi 5 empty, maksud ini data ketiga. Data keempat 5 empty, tekan empty. Sebenarnya bukan empty, dia adalah M tambah M plus. Okey, sudah masuk data keempat dan data kelima 6 M plus. Okey, bila sudah dapat begini, kamu nak tekan on pun boleh, on balik pun boleh. Sebab apa? Sebab data itu sudah tersimpan. Jadi macam mana kita mau kira, mau kita tengok jawapan kita betul ataupun tidak, tekan saja shift, tekan 1. Bila tekan 1 begini, ataupun kamu tekan shift, kamu tekan 2. Okey, semula. Shift, tekan 2. Okey. Kita nampakkan rumus di sini ada X bar. X bar ini adalah untuk min. Jadi kita tekanlah 1. Okey, untuk min kita dapat 4.4. Okey, sama. Sama jelas. Sudah jelas di sini. Kemudian cuba kita tekan lagi. Shift, tekan 2. Kamu tekan ni. Nombor 2 ini sebenarnya adalah sisihan piawai. Okey, kita tekan nombor 2. Kita akan dapat 1.356. Okey, ni nombor yang banyak ni. Okey, sebenarnya kita yang 1.36 ni dia bundarkan saja. Okey, variance tiada kan? Variance tiada. Jadi macam mana kita? Ini adalah jawapan sisihan piawai. Jadi macam mana mau dapat variance? Kalau yang ni punca kuasa mau dapat variance, kita jawapan ini kamu tekan saja. Kuasa 2. Kita akan dapat 1.84. Jelas Senang saja kalau kita guna kalkulator. Ini untuk 570 ms. Okey, sekarang kita mau try pula untuk kalkulator 570 plus. Okey, kita try. 570 plus. Okey, kita try guna kalkulator ini. Di sinilah tepi. Okey, sekejap. Okey, cara menggunakan kalkulator 570 plus Pertama sekali tekan on. Pergi kepada mode, kamu tekan 3. 3 ini adalah untuk statistik, tekan 3. Okey, kemudian dia ada pilihan 1, 2, 3 Kita pilih satu saja untuk data tak terkumpul. Okey, dia akan keluar macam ni. Dalam bentuk jadual. Kalau yang 570 ni kita nampak data kita. 570 plus ni kita nampak data kita. Data yang pertama adalah 2. Tekan 2, tekan sama dengan. Data kedua 4, tekan sama dengan ni. Data ketiga 5 sama dengan. Data keempat 5 sama dengan. Dan data kelima 6 sama dengan. Okey, bila sudah kita isi kita punya data ini, kita tekan balik on. Okey, walaupun kamu tekan on, kamu nampak dia hilang, betul tak? Walaupun dia hilang di sini, sebenarnya data yang kamu key in tadi telah disimpan dalam kalkulator lah. Jadi macam mana kita mau cari jawapan kita? Tekan shift, tekan number 1. Bila kamu tekan nombor 1 di sini, ni data kamu sudah ada dalam kalkulator. Jadi kita mau semak data kita tadi, tekan saja 2. Kita akan dapat tengok ni, data pertama 2, data kedua 4, data ketiga 5, data keempat 5 dan data kelima 6. Okey, beza dengan kalkulator tadi. Kalkulator yang tadi itu kita tidak dapat lihat data kita. Jadi kita mau tengok balik kita punya ni. Okey, kita tengok balik macam mana kita mau tengok jawapan kita. Tekan 4 4 untuk variance. Okey, X bar untuk min. Tekan saja X bar. Kita akan dapat 4.4 sama. Okey, semak lagi jawapan. Okey, tekan 4. Sekarang kita mau ni nombor 3 ni. Nombor 3 ini adalah sisihan piawai. Sama juga 1.3 ni. Okey, untuk variance dia tiada. Sama je. Cara untuk cari variance.
Jawapan untuk sisihan piawai ni kita kuasa tekan tanda kuasa 2. Jawapan dikuasakan dengan 2, kita akan dapat 1.84. Maksudnya, walaupun kamu menggunakan 570 plus ataupun 570 ms, sama je. Tapi, yang lebih baik untuk pengiraan adalah 570 plus. Kalkulator inilah. Okey, jadi kita teruskan, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Okey. Contoh 8. Okey, yang ini dalam bentuk jadual ni. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung varians dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Sama juga, kamu mau guna rumus yang ini ataupun rumus yang ini pun diterima. Okey, yang cikgu kira ni pertama kita kira min dulu. Dia bagi bilangan buku, kamu kena darab lah bilangan buku dengan murid. Okey, 0 darab 3. Okey, kurungan ni maksudnya tanda kurungan ini maksudnya adalah darab. Maksudnya sini 0 darab 3 tambah 1 darab dengan 5. Tambah 2 darab dengan 8. Tambah 3 darab 2. Tambah 4 darab 6. Okey, kemudian ni. N ini merujuk kepada bilangan. Jadi kita tambahlah semua bilangan pelajar ni. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Ini adalah 20. Jadi bahagi kita akan dapat min kita adalah 1.75. Okey, seterusnya. Untuk dapatkan sisihan piawai, kita guna rumus ini. Mana-mana rumus yang kamu mau guna pun boleh. Tidak salah. Okey. Jadi contohnya kita guna rumus yang ini. Data tolak dengan min. Ni data. Data kita 0 tolak dengan min. Min kita adalah 1.75. Yang 3 ni apa cikgu? 3 ini adalah bilangan pelajar. Ini data. Bilangan pelajar dia 5. Data kita adalah 1 biji buku. Jadi 1 tolak dengan 1.75. 1.75 ini adalah min. Dan seterusnya. Bahagi dengan 20. 20 ni dapat daripada mana cikgu? Ni samalah. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Bila tambah semua ini, kita dapat bilangan kita, bilangan pelajar kita, bilangan murid kita adalah 20. Jadi kita akan dapat variance kita adalah 1.2875. Okey, jika variance seperti ini, sisihan piawainya macam mana? Sama je. Kita puncakan kuasa 2. Kita tak nak kuasa 2 ni, kita pindah ke seberang, dia akan jadi punca kuasa. Dapatlah nilai dia 1.1347. Okey, seterusnya. Okey, sekarang cikgu harap kamu sudah tahulah macam mana untuk mencari variance dan untuk mencari sisihan piawai. Menggunakan kalkulator, sama ada menggunakan rumus ataupun menggunakan kalkulator. Kalkulator kita ada dua jenis ya. 570 ms ataupun 570 plus. Okey, yang paling okey, yang belum lagi lah beli kalkulator, kamu belilah kalkulator 570 plus. Okey, seterusnya kita tengok kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Sukatan serakan ni kita ada banyak kan. Sebelum ni kita sudah belajar julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Itu sukatan serakan. Jadi kita mahu tengoklah apa kelebihan julat, apa kelebihan julat antara kuartil dan apa kekurangannya. Apa kekurangan variance, apa kekurangan sisihan piawai. Okey, jadi kita tengok. Sukatan serakan mengukur taburan sesuatu set data. Macam tadilah. Julat antara kuartil, sisihan piawai, variance. Dia adalah untuk mengukur taburan set data. Okey, seterusnya. Julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Tetapi, namun, julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Sebab apa? Sebab julat ini dia hanya penting bagi data yang paling tinggi dan data yang paling rendah. Jadi kita tidak nampak data yang di tengah-tengah dia tu. Apa efek dia. Jadi dia tidak ada keburukan lah bagi julat di sini. Okey, seterusnya. Bagi kes yang wujudnya pincilan ataupun nilai ekstrim. Nilai ekstrim maksudnya nilai yang besar. Julat antara kuartil adalah suatu
satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data. Maksudnya kalau ada nilai yang contohnya dalam taburan nanti, okey, nanti kita tengok contoh ni. Nanti kita tengok contoh ni. Okey, sisihan piawai, okey, kita tengok seterusnya. Sisihan piawai biasanya digunakan untuk membandingkan dua set data. Okey, yang ini pun sama, kita akan tengok contoh. Secara umumnya, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserap berhampiran dengan min. Maknanya dia, kalau sisihan piawai kecil, maknanya nilai itu, data itu comel lah. Data tersebut baik, lebih baik. Kalau dia besar sisihan piawai itu, maknanya nilai itu tidak berapa comel lah. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Maknanya manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data terserat jauh daripada min. Kalau terlampau besar nilai dia, lebih besar daripada min, tidak berapa comel lah set data tersebut. Jadi kita tengok contoh. Okey, contohnya ini. Okey, dia suruh kamu hitung julat dan julat antara kuartil bagi data ini. Kemudian dia suruh kamu tentukan sukatan serakan yang manakah lebih sesuai. Yang manakah lebih sesuai? Adakah julat ataupun julat antara kuartil yang lebih sesuai? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, cuba kita guna kaedah julat. Macam mana mau cari julat? Julat adalah, yang pertama kamu kena tengok nilai yang paling kecil, cerapan yang terkecil, dan kamu kena cari cerapan yang terbesar. Macam mana nilai julat? Yang besar tolak dengan yang kecil. Kita akan dapat 30 di sini. Tetapi julat antara kuartil, yang pertama kamu kena, ni daripada data ni, kamu kena tentukan yang mana dia punya median. Daripada median ni, kemudian yang di sini. Daripada median ni, kita kena cari pula kuartil pertama dan kuartil ketiga. Macam mana mau cari kuartil pertama? Okey, kita ada selepas ni median. Ni median di sini, tengah-tengah di sini. Jadi kita mau cari kuartil pertama. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang di tengah-tengahnya adalah 11. Sama juga di sini 1, 2, 3, 4, 5. Daripada yang ini kita cari yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah kita adalah 21. Maknanya yang ini 11 ini adalah kuartil 1, 21 ini adalah kuartil 3. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, ini yang tengah-tengah kuartil 1 dan ini juga yang tengah-tengah kuartil 2. Jadi, cara untuk mencari julat antara kuartil, kita tolak saja. Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. 21 tolak dengan 11, kita akan dapat 10. Jadi, berdasarkan ini, okey, nilai julat kita 30 dan nilai julat antara kuartil kita 10. Yang manakah lebih sesuai untuk digunakan sebagai jalan pengiraan? Okey. Julat antara kuartil ialah sukatan serakan yang lebih sesuai kerana wujudnya pincilan ataupun nilai ekstrim tadi. Pincilan ni maksudnya nilai ekstrim. Cuba kita perhatikan di sini. Kita ada 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 25. Tiba-tiba ada nilai yang besar. Berapa nilai yang besar ni? 40. Yang ni kecil je. 25, 21, 21, 25. Point. Tu. Terus jadi 40 di sini. Maknanya ada nilai ekstrim di sini. Nilai yang sangat besar lah. Antara gap 40 dengan 25 ni terlalu besar. Berbandingan yang ni. Okey. Wujudnya pencilan ni maksudnya wujudnya nilai ekstrim. Iaitu 40. Okey, seterusnya. Okey. Contoh 11. Okey, jadual di bawah menunjukkan pencapaian dua orang murid dalam 5 ujian fizik. Okey, salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Okey, tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Okey, daripada sini kita ada dua calon. Calon kita namanya Aiman dan John. Antara Aiman dan John ini, siapakah yang lebih layak? Okey, untuk kita tentukan, kita tengok markah. Markah lebih kurang sama. Jadi, macam mana kita mau tentukan? Kita akan guna sisihan piawai. Okey, sisihan piawai ni
lagi sesuai lah untuk membandingkan data yang manakah yang lagi comel. Jadi kita tengok dulu Aiman. Aiman pertama sekali kita cari dia punya min. 40 tambah 70 tambah 90 tambah 85 tambah 64 bahagi dengan 5. Kenapa bahagi dengan 5? Sebab dia ada 5 ujian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan dapat kita punya min adalah 69.8. Okey, seterusnya kita mau cari sisihan piawai. Sisihan piawai kita ada dua rumus kan tadi. Ini rumus yang pertama. 40 kuasa 2 tambah 70 tambah ni semua. Okey, bahagi dengan 5. Tolak dengan min kuasa 2. Kita akan dapat sisihan piawai kita adalah 17.67. Okey, ini bagi Aiman. Okey, kemudian kita cari pula markah ataupun sisihan piawai bagi John. Okey, ni John. Pertama sekali kita cari dia punya min. Sama dia. Jika kita perhatikan 60 tambah 65, 80 tambah 65 tambah 73 tambah 58 tambah 73 bahagi dengan 5, kita akan dapat min sama. Di sini 69.8, di sini juga 69.8. Min sama. Macam mana boleh jadi min sama sedangkan markah dia lain? Okey, inilah. Walaupun min sama, cuba kita perhatikan bila kita cari sisihan piawai, nilai sisihan piawai kita tidak sama. Di sini cuba kita perhatikan nilai sisihan piawai kita adalah 7.574. Jadi kita sudah dapat yang Aiman dan nilai yang John. Okey, jadi yang mana kita mau pilih, Aiman ke John? Ini Aiman. Aiman sisihan piawai dia adalah 17.67. John sisihan piawai dia adalah 7.574. Jadi yang mana lagi sesuai? Okey, jadi jawapannya adalah John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Kenapa? Sebab sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah. Bila dia lebih rendah, maknanya markah dia ni konsisten. Konsisten. Kerana pencapaian John adalah lebih konsisten. Berbanding dengan Aiman tadi. Aiman markah yang pertama 40, 70, 90 makin naik. Kemudian 85 makin turun. Yang ni pun makin turun. Yang ni tidak. Yang Aiman ni dia tidak konsisten. Okey. Jadi untuk tentukan konsisten kita guna sisihan piawai. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, sama juga untuk kaedah ini, untuk jawapan ini kita boleh semak. Kita boleh semak menggunakan kalkulator. Okey, kita mau semak ke? Mau try semak? Okey, try. Tekan on. Tekan, ni saya guna yang plus punya ni. Okey, tekan 3. Masukkan data bagi John. Okey, tekan 1. Data bagi John adalah 80. Sekejap. Okey, kemudian 65. 73. 58. Dan 73. Okey, kita sudah isi. Ada 5 markah ujian bagi John. Tekan balik on, hilang. Okey, walaupun hilang, kita tekan shift. Data kamu sudah disimpan ya, tekan nombor 1. Okey, kita mau semak. Kita punya ni betul ataupun salah, tekan 4. Okey, tekan nombor 2 untuk min. Okey, sama. 69.8. Tekan lagi. Shift, nombor 1. Kita mau tengok kita punya sisihan piawai. Tekan 3. Okey, kita dapat 7.574. 4 ni dapat daripada mana? Dia bundar di sini. Okey, 6 di sini naik 1 ke 4. Okey, kita akan dapat 7.574. Okey. Jadi ini cara menggunakan kalkulator. Sama ada kalkulator plus ataupun kalkulator MS. Kedua-dua boleh digunakan lah. Tapi menggunakan kaedah yang berlainan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.